Assalamualaikum, saya akan menerangkan chapter 4 iaitu distribution system. Untuk chapter tajuk ni, pelajar haruslah tahu what is the role of distribution substation, boleh mengenal pasti jenis-jenis distribution substation, boleh membandingkan kelemahan dan juga kebaikan substation, indoor substation dan outdoor substation dari aspek cost, noise and fungsi utama substation adalah untuk menerima tenaga daripada high voltage yang mana datang daripada bahagian generation dan juga transmission, kemudian mengurangkan voltage tersebut kepada nilai yang boleh diguna oleh pengguna. Ia juga menyediakan fasiliti untuk switching. Manakala distribution substation pula, dia di bahagian pengagihan, pencawang ataupun pencawang pengagihan, di mana dia akan menurunkan voltan kepada nilai yang boleh digunakan oleh pengguna. So, kebanyakannya ada menggunakan konsep 4-wire 3-phase, yang mana akhir sekali di bahagian distribution substation ni voltan diturunkan kepada 415 volt. Walau bagaimanapun pengguna domestik hanya menggunakan 230 volt atau 240 lah, iaitu single phase. Jadi untuk mendapatkan single phase maka kita hanya perlu tap sahaja daripada phase sama ada red dengan neutral, maka kita dapat output 230 volt. Ini yang dimaksudkan dengan 3 phase 4 wire lah. 3 phase adalah red, ini di bahagian distribution transformer. Yang masuk ni mungkin 11 kV, di step downkan kepada 415 volt. Daripada sini, ni adalah transformer. Kita ada phase red, yellow, blue dan neutral. Sekiranya pengguna adalah domestik, maksudnya perumahan, dia orang menggunakan single phase lah. Single phase hanya perlu tap neutral dengan phase, mana-mana phase yang ada. Kalau kita ada 3 phase kan, red, yellow, blue. So, yang ini dia house 3 dia ambil red dan juga neutral. House 2 yellow dan neutral. House 1 blue dan neutral. Manakala kilang yang agak besar sedikit, dia punya kapasiti penggunaan elektrik dia akan directly menggunakan 3 phase lah. Red, yellow, blue dan neutral dia akan ambil macam ni. Substation terbagi kepada dua, ya, outdoor dan juga indoor. Kalau outdoor substation ni dia terbuka, dia bukan dalam bangunan. Ini adalah outdoor substation, awak boleh tengok ni. Dia hanya perlu pasang pagar saja, kemudian awak boleh nampak dia punya transformer, dia punya switch gear. Biasanya yang ini diletakkan di Lombong, kalau yang ni di kilang. Yang jauh daripada bandar lah, dan dia punya kapasiti adalah 1000 kVA saja, kilovolt. Ini contoh yang kedua, pencawang outdoor, pencawang atas tiang ataupun pole mounted substation. Tidak memerlukan sebarang binaan, cuma it place overhead on a pole. Yang paling murah lah, dan kapasiti dia juga adalah rendah dan sesuai di kampung-kampung saja. Jenis yang kedua ialah indoor substation. Indoor substation ni dia mesti ada bangunan dan mempunyai indoor substation ni banyak di bandar-bandar, di taman perumahan. Macam ni lah awak tengok, dia mesti berbangunan, bumbung, ada binaan dia lah. Dalam indoor substation ni sebenarnya secara tipikalnya substation ni dia mempunyai bahagian high voltage. Maksudnya dia incoming, voltan masukan ni 11 kV akan melalui high voltage switch gear. Kemudian dia ini untuk protection switch gear ni dia fungsi dia lebih kurang macam circuit breaker lah. So jika trip dia akan open lah, dia disconnect lah dengan the whole system. So, daripada high voltage switch gear, dia akan dihantar kepada transformer bahagian primary untuk step down lah. 11 kV akan diturunkan kepada 400. So, yang ni high voltage lagi. Selepas step down oleh transformer, dia akan jadi low voltage, iaitu 415 volt. Pergi ke low voltage switch gear dan akhirnya akan diagihkan kepada pengguna. Kapasiti transformer ni adalah 1000 kVA lah. Dan biasanya located di kilang, di bandar-bandar dan sebagainya.
Okay, perbandingan antara indoor dengan outdoor substation. So, dari aspek fault location, jika trip berlaku, kita nak kenal pasti dekat mana fault tu berlaku. Untuk indoor substation, agak sukar untuk kita identify lah. Untuk cari kat mana fault tu. Sebab indoor dia dalam bangunan dan dia tertanam di bawah. Jadi nak kena guna alat yang khas. Okay, kalau outdoor substation dia lebih mudah. Kemudian time required for erection. Time required for erection ni maksudnya untuk dia discharge. Jika berlakunya trip, dia akan discharge voltage ke ground, yang mana switch gear dia akan open lah. So untuk indoor substation masanya lebih lama, manakala untuk outdoor lebih cepat. Untuk future expansion, untuk kita tambah ataupun kembangkan substation ni di masa hadapan, untuk indoor sukar lah. Sebab apa, indoor ni dia terhad lah, bangunan dia banyak tu je, sebesar tu je. Kalau you nak tambah, kena pecahkan bangunan dan tambah lah, extend bangunan. Kalau outdoor lebih mudah sebab hanya ada barrier pagar saja. So nak tambah awak boleh buang pagar tu dan extend lah, kemudian bubuh pagar baru semula. Okay, amount of building material required untuk indoor substation banyak lah. Sebab indoor adalah dalam bangunan, so dia kena bina, kena ada bumbung, kena ada simen dan sebagainya. Kalau outdoor, amount of building material required adalah sangat sedikit, hanya perlukan pagar sahaja kan, tak perlu buat bumbung dan sebagainya. Okay, dari aspek cost, capital cost dan juga switchgear installation cost, untuk indoor lebih mahal lah. Kalau outdoor lebih murah. Construction work required to be done. Kerja-kerja pembinaan untuk indoor lebih ambil masa lama lah. Outdoor lebih cepat. Macam tadi saya kata, indoor dia banyak kerja nak kena buat, kena bina bangunan dan sebagainya. Kalau outdoor awak hanya tak perlu bina bangunan, dah siap pasang semua equipment, cuma letakkan pagar saja. Dari segi operation pula, indoor lebih mudah, outdoor lebih agak sukar lah. Performance of all the operation, maintenance and supervision. Untuk indoor, untuk buat operasi dia, untuk buat maintenance dan pengawalan dia di dalam ruang yang tertutup, enclosed atmosphere. Untuk outdoor pula, dia dalam ruang yang terbuka, in open air, in all kind of weather. So kalau outdoor ni, kalau musim hujan tak sesuai lah kita buat maintenance ataupun operation, sebab dia open kan, agak bahaya lah, kena berhati-hati. Okay, space required untuk indoor kurang, untuk outdoor space required adalah lebih banyak. Right, indoor substation dia lebih pack lah. Kalau outdoor ni dia tak pack lah, dia perlukan ruang yang besar. Sebab kalau indoor, dia antara switchgear dan juga transformer, dia ada barrier dia, ataupun kadang dia build up cement dinding yang tutup lah, asingkan antara transformer dan juga switch. Maksud saya macam ni lah, di sini switchgear, okay, ini bilik switchgear, so ini ada dinding, ada cement, kemudian ni transformer, bilik transformer. So dia tak letak tanpa dinding. Kalau outdoor dia open macam ni, tak ada barrier pun, tak ada dinding apa. So kita kena letak pada jarak yang bersesuaian lah, tak boleh terlalu dekat lah. In case ada explosion dan sebagainya, tidak merosakkan alat yang lain. Okay, yang tu saja mengenai indoor dan outdoor substation. So awak perlu ingatlah tadi maklumat-maklumat yang penting. Okay, terima kasih.